وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنبي الكريم وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك دينا قيما ونسألك يقينا صادقا ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ قلوبنا واحفظ قلوب أولادنا وأبنائنا وذرياتنا وإخواننا من المسلمين والمسلمات كما حفظت قلوب المتقين واجعلنا واجعلهم من الصالحين. اللهم احفظنا واحفظهم من البلاء والوباء بقدرتك العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Imam, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian dan puan-puan sekalian, kita sambung pelajaran kita, iaitu huraian perkara-perkara yang menyempurnakan sembahyang. Kemarin kita dah terangkan tiap-tiap orang yang tak sembahyang mesti belajar, mengetahui dan mengenal 12 perkara. Setiap orang yang tak sembahyang mesti belajar, mengetahui 12 perkara. Faham 12 perkara? Sebelum sembahyang 6 perkara, yang dalam sembahyang 6 perkara. Jadi 12. Kenapa? Supaya sempurna sembahyangnya. Jadi kalau tak tahu yang 12 perkara ni, sembahyang dia boleh juga tapi tak sempurna. Jadi dia kata melepas, maka sesiapa yang nak mengerjakan sembahyang mestilah mengetahui. Maknanya belajar, dah belajar tahu, dah tahu mengerjakan 12 perkara supaya sempurna sembahyangnya. 6 perkara sebelum sembahyang, 6 perkara dalam sembahyang. Belajar tak kita ni? Tak belajar, tapi dah sembahyang. Sebab tu kadang sembahyang kita tak sempurna. Jadi dah belajar ni, kita sempurnakan sembahyang kita. Jadi yang 6 perkara luaran tu, satu ilmu. Ilmu kena tahu dulu. Ilmu ni dihuraikan ada 3 bagi. Satu, orang yang tak sembahyang, ini yang luarannya. Ilmu, uduk, pakaian, memelihara waktu, menghadap kiblat dan niat. Ini luar sembahyang. Yang dalam sembahyang, takbiratul ihram, berdiri, kemudian bacaan-bacaan sembahyang, rokok, sujud 2 kali dan duduk antara dua sujud. Itu tasahud, itu kita tahu. Itu nanti kita tengok. Jadi pertama yang kita mesti tahu ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang berkaitan dengan sembahyang. Dia kata wajib kita tahu yang mana fardu dan yang mana sunat dalam sembahyang. Azan. Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sikit pun.
Allah Akbar. Allahu Akbar Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أنا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Allahu Akbar. Allahu Akbar Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul qaimat Muhammadin Rasulullah jadi tuan-tuan kita tengok, jadi yang nak semayang mesti mengetahui, belajar mengetahui 12 perkara. 6 sebelum semayang, 6 perkara dalam semayang. Kena tahu supaya semayang kita sempurna. Kalau tak tahu semayang boleh sah juga tapi kurang sempurna. Pertama ilmu. Ilmu maknanya mengetahuilah, iaitu orang yang nak semayang mesti tahu yang mana fardu dan yang mana sunat dalam semayang. Baca Fatihah apa hukum? Wajib, fardu. Baca surah sunat. Baca tasbih sunat. Rokok fardu. Salawat atas Nabi dalam tasyahud awal sunat abad. Selawat atas Nabi dalam tasyahud akhir wajib. Jadilah macam itu. Jadilah. Kata ulama, kerana sembahyang itu tidak sah melainkan diketahui kafiat sembahyang. Tapi ulama Syafi'iyah juga mengatakan walau orang tu dia tak dapat kenal satu persatu tak apa.
asal dia tahu dalam sembahyang fardu atau sembahyang sunat tu ada benda yang fardu, ada benda yang sunat, cukuplah. Macam tok nenek kita mana tahu dia. Tok tanya, tok tahu tak dalam sembahyang tok tahu tak baca doa iftitah? Apa doa iftitah tu? Tak tahu. Allah akbar kabira lah. Itu tahu. Tak tahu. Apa kau baca dia tok? Baca je lah. Hukum-hukum pula. Tak boleh tok, mesti tahu. Dalam sembahyang ni ada perkara yang fardu, ada perkara yang sunat. Tanya dia, baca Fatihah tak hukum? Mesti baca tu, tak baca tak boleh. Anu fardu dia tu. Surah, surah tu nak baca boleh, tak baca pun tak apa tu. Itu sunat. Itu pun dia dah kira okey lah. Walaupun tak dapat tafsirkan semua sekali macam awak tu, atas sebahagian aja dah kira tak boleh sah. Kalau tidak mengamuk orang nanti. Yang kedua, mengetahui mana yang fardu, mana yang sunat dalam wudu. Dalam wudu pun tahu rukun wudu berapa. Mula-mula basuh muka dan niat. Kedua, basuh kedua tangan. Ketiga, apa? Menyapu ke membasuh? Menyapu. Keempat, membasuh dua kaki. Kelima tertib. Kita nak menyapu kepala, kita sapu pun tidak, basuh pun tidak. Itu orang tak ada ilmu. Dia ketuk kepala. Dia ketuk. Ni kalau tukar besi dah pecah lah kepala tu. Dia letak gohit. Itu sapu. Macam sapu bedak lah. Itu sapu. Kalau gini, itu apa dia? Nepek bedak. Nepek. Ada tak cakap menepek bedak? Tak, menyapu bedak di muka. Macam ni, menyapu air di kepala, bukan di rambut, di kepala. Kebetulan rambut tu atas kepala. Baik tu kalau orang tak ada rambut, wajib juga disapu walaupun botak. Sapu. Faham? Itu faham. Yang ada pula, ngetuk pun tidak, nyapu pun tidak, basuh pun tidak. Dekat dahi je dia tala. Ada kita jumpa, betul tak bang? Ada. Itu pasal tak ada ilmu, pasal tak belajar. Kalau tak belajar, sembahyang dia tak sempurna. Tak tahu, kita kenal macam tu lah, cara dia tak belajar lah. Baik. Kemudian telinga. Sembahyang ambil wudu tak basuh telinga, sah tak sah? Kerana telinga tu sunat. Apa hukum membasuh telinga? Sunat. Membasuh ke menyapu telinga? Membasuh ke nyapu? Membasuh. Tapi kita membasuh pun tidak, nyapu pun tidak. Nyelit aja dia boleh nyelit. Ini payah kan? Betul tak? Kau ketawa, betul tak macam tu? Ya ada pula. Ini semua tak dapat pahala. Penat 50 tahun sembahyang. Nyelit telinga. Dalam kitab mana ada menyelit telinga? Tak ada. Membasuh telinga. Basuh, ambil air ni, masuk ini. Goyang atas ke bawah, atas tengah-tengah selit, bergonoh. Ini nama membasuh telinga. Itu pun tak dapat sunat, saing-saing. Kalau tangan, saing-saing makruh. Faham? Dia saing basuh tangan ni makruh. Kalau kaki, saing-saing haram. Pasal jatuh ke bawah, beruntung haram. Kanan dulu baru kiri, kiri dulu sah, tapi makruh. Telinga, kanan dulu makruh, kiri dulu pun makruh. Yang tak makruh, saya betul. Kalau suami tiap, saya, tu dia dengar. Pasal dia basuh dan saya tu. Kalau lelaki tiap, saja je. Apa? Itu dia basuh sebelah tu. Tak percaya tengoklah. Faham? Juga sunat-sunat wudu, iaitu membaca a'udzubillah. Nanti kita belajar bab kesempurnaan wudu pula. Tadi kita tahu yang mana fardu, mana sunat dulu dalam wudu. Dah tahu dah tadi? Walaupun sunat, baca betul-betul, buat betul-betul. Sahabat Nabi alaihissalam, dia masuk masjid, dia sembahyang sunat tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Lepas sembahyang dia jumpa Nabi, salam dengan Nabi. Itu caralah, pasal muliakan masjid dulu. Nabi kata, salli, sembahyang.
Lepas sembahyang kedua, salam. Gila, sampai 4 kali. Mana boleh tahan? Sembahyang. Dia berjumpa Nabi, ya Rasulullah. Dia tak marah. Alimni ya Rasulullah, engkau ajarlah aku sembahyang yang betul tu macam mana Rasulullah. Dan 4 kali aku buat, kau suruh aku sembahyang balik. Nabi pun senyum. Kalau Nabi senyum, maknanya sembahyang dia tu tak salah. Dan kalau Nabi senyum, memberi kebaikan pada umat dia. Lalu Nabi pun bersabda, iza kumtum, bukan kumta dia seorang, kumtum umat aku semua. Iza kumtum ila salati fasbaghil udu'ah. Kalau kamu umat aku nak sembahyang, sempurnakanlah uduk yang betul. Jadi sahabat tadi uduk dia, saya mengatakan dia lupa nak basuh telinga. Walaupun sunat, nak dapat kesempurnaan mesti buat. Betul tak? Engkau bini orang, suami balik, mah abang dah sampai Pek Jawa ni, 1 jam lagi abang sampai di rumah. Dah 3 tahun tak balik. Supaya sempurna macam mana? Agak-agak ada tak faham ni. Mandi keluar, bersihkan badan, bau-bau ketiak tak ada bergaung, bulu-bulu hidung, telinga, tahi hidung tak ada sangkut-sangkut sini, bedak sikit-sikit. Tapi kalau tak buat gitu, sambut, boleh tak? Boleh. Tapi kurang sempurna pada Pak Imam. 3 tahun tak balik, biasa sekali tengok balik. Hebat. Jam tu keluarkan, nah mah abang beli kau ke gelang 5 urat. Pasal sempurna tadi tu. Kalau balik selekeh, tak hidung sini, angkat khabar abang buka pintu, ketiak, Allah. Gelang yang nak beli tadi tekan dulu, tekan tak jadi kasih. Gitu kita dengan Allah. Kalau yang sunat kita abaikan, Allah tahan dulu. Allah mampu tahan dulu nikmat dia. Suruh kita tawaduk dulu dengan dia. Kalau kita datang dengan hiasan sembahyang kita baca sunat-sunat dalam sembahyang, buat sunat-sunat dalam uduk, agak-agak Tuhan tengok senyum tak agak. Pertama malaikat lah, dia tengok kita sembahyang, rokok macam amalan dia, tasbih macam tasbih dia. Ya Allah, ampunkan orang tu ya Allah. Sembahyang dia macam sembahyang aku, rokok zikir dia macam zikir aku. Dah dia recommend kita. Pasal kita ni sembahyang amalan malaikat. Betul tak? Itulah. Ini kita rokok, Allahu Akbar, subhanallah. Malaikat tasik baik, malaikat tak sepak. Kalau sepak melambung kita. Jadi kita tengok baik. Yang ketiga, ilmu apa yang kita nak tahu? 1, ilmu sembahyang. 2, ilmu uduk. 3, ilmu mengenai tipu daya syaitan. Kalau gitu, sementara nak sembahyang dan ngadap kiblat, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh tak? Sebelum sembahyang, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin sampai habis. Wa qur rabbi, qul a'udzu bika min hamazatis syayatin, hingga akhir an yahdurun. Setidak-tidaknya kita baca a'udzubillahi minasyaitonir, supaya tahu tipu daya syaitan, supaya dapat dijauhkan. Ucap sekali la ilaha illallah Muhammad, baru usalli. Itu pun kadang-kadang syaitan ni ganggu, dia pandai. Dalam sembahyang awak hilang cermin mata, hilang sebulan dah, hilang cermin mata kat mana cermin mata tu. Dalam dah 3 hari cari tak jumpa, 3 bulan cari tak jumpa. Sekali sembahyang dia ngaburkan, alhamdulillahirabbilalamin ar-rahman. Sebab cermin mata kau dalam kereta Cikgu Leman, main kau numpang dia. Tepat habis. Itu dah masuk setan tu. Lepas sembahyang telefon, Ustaz, Assalamualaikum. Siapa? Saya. Ada tak tertinggal cermin mata dah kita, Ustaz? Ada, dah lama dah. Kenapa baru ni kau ingat? Saya diingatkan setan dalam sembahyang tadi, Ustaz. Nampak? Padahal ada tak kadang-kadang? Ada. Itu dia tipu amalan kita.
besok hilang pula gigi batu, seminggu dah hilang. Kemudian 21 bulan ni banyak orang kita kahwin pula. Macam mana nak makan ayam, makan daging, gigi batu hilang. Jangan susah ya, kau sembayang. Kau sembayang nanti ingat lagi gigi batu. Macam mana Mak Marin cermin mata hilang, dia pun sembayang je, dan dia nak ingat gigi batu, dah tak sah dah. Siang-siang syaitan dah ganggu dia, tak sah. Itu sebab kita kena pandai. Syaitan ni memang dia suka tuan-tuan, mengganggu kita dalam mengerjakan ibadat kepada Allah Ta'ala. Habis. Yang kedua, tadi ilmu, ni luaran. Yang kedua, uduk. Sempurna uduk itu naklah dikerjakan 3 perkara. Tulis 3 perkara untuk sempurna uduk. Pertama, sucikan hati daripada khianat, hasad, dengki, marah, ujub, riak, takabur, jangan ada. Sebab itu orang yang sembahyang ni jauh pada sifat-sifat tersebut. Masuk uduk dah dibersihkan. Faham tidak? Buang itu. Dan marah jangan ada. Kadang kita beruduk jantung marah, ambil je uduk dah siap, dah pakai telekong, usalli pun ketut jadah dah. Marah tak marah tu? Marah tak? Jangan ada semua. Lepas tu pun alhamdulillah, dapat aku ambil uduk sekali lagi. Betul tak? Sekali ambil yang kedua, rupanya teringat tadi tak basuh telinga rupanya. Jadi sekarang dapat basuh telinga. Macam itulah. Ambil lagi, dah sampai dah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, qimah, sial punya muntut. Tak malas sembahyang, itu tak pakai lah tu. Itu marah diri sendiri, pun tak pakai. Yang kedua, dari pertama tadi, masa beruduk hati tak ada hasad dengki dengan orang, tak ada khianat, tak ada marah dan sebagainya. Ada faham tidak? Daripada uduk kita dah bersih. Kerana yang kita ni nak menghadap Allah ni, Allah yang maha bersih. Allah tak suka yang datang depan diri benda yang kotor-kotor. Ada faham tak? Faham? Zahir dan batin. Ini bersihkan hati ni. Yang kedua, sucikan badan daripada dosa. Kena istighfar. Astagfirullah masa ambil uduk tadi. Sunat membaca istighfar. Astagfirullahalazim. Itu bersihkan diri daripada dosa. Samping membersihkan diri daripada kekotoran. Sunat ambil sembahyang istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan madah, berkomo-komo. Kadang haram tak buat, tiba je kalau main balik je air tu, kan membasuh. Mana basuh air sampai gosok betul-betul, itu basuh. Faham? Ini tak baliknya. Asal cakap saat kena juga. Memang kena, tapi tak sempurna. Laki kau balik buka pintu, memang buka, memang tengok, tapi tak sempurna. Tak sempurna. Apa kata tak sempurna? Suami kuranglah cinta, sedih suami tu. Allah gitu juga, malaikat gitu juga. Kalau kita sembahyang tak betul, sedih dia. Amalan aku, Nabi kau dah minta beri kau buat main-main aja. Sedih tak dia? Kalau kita betul, dia minta ampun pada Allah. Ampunkan dia. Begitulah tuan-tuan. Uduk kita juga. Dan yang ketiga, sempurnanya uduk itu tadi, membasuh anggota uduk dengan sempurna tanpa air yang berlebih-lebihan. Tentang rumah dia banyak air, kau main begitu kadang-kadang dah basuh tangan sambil basuh ketiak dia pula. Siap basuh ketiak lah. Lepas tu siap cium pula, basuh ketiak sebelum ambil uduk. Faham tak? Ini dia gurah tajil dia sampai ke ketiak, air banyak. Kenapa boleh macam ni? Pasal dia ambil uduk telanjang. Lepas mandi terus ambil uduk telanjang dalam bilik air. Nampak? Itulah dia. Tak boleh dengan ni je, sikit je. Faham tak? Kalau air paip gini, kalau kita diurus gini, atas bawah. Itu cara dia. Faham tak ni? Itu cara ambil uduk tadi. Macam itulah membasuh anggota uduk dengan sempurna 3 kali. Kalau dah terlajak 4, tambah lagi 1. Mana ganjil kan? Ganjil.
ganjilkan, kasarkan ganjilkan satu. Tanpa air yang berlebihan. Tadi semuanya benda-benda yang sunat-sunat dalam uduk ni kita buat juga tuan-tuan. Berkomok-komok. Ini nama dia ada banyak kelebihan kita tak tahu. Lebih-lebih sekali sekarang zaman sakit apa ni? Toyota Corona tu. Apa nama dia? Toyota Corona lah. Toyota Corona. Aku kata Toyota Corona je. Sebab itu Islam kalau suruh ambil uduk, kita istinsyak. Mata-mata komoh istinsyak sampai sini. Keluar kan. Itu jadi pendinding, kata ulama-ulama muktabar, daripada segala penyakit. Sebab tu orang negeri Cina sekarang dia banyak mengekalkan uduk sekarang. Dia mengekalkan uduk. Yang kafir pun ambil uduk juga, tanya tak tidak. Wah, pasal dia takut. Orang Islam sembahyang, dia sembahyang juga, ganda ke mana tak kira. Tengok dalam internet tu kan. Asal dia tahu. Jadi kita orang Islam untung tuan-tuan. Untung kita. Jadi buat je lah, jangan tak buat. Mesti ada hikmah yang kita tak tahu. Kalau tak ada hikmah, takkan Tuhan suruh kita yang sia-sia. Jadi ilmu kita cetek tak sampai situ. Rupanya sekali, oh gitu rupanya ustaz. Begitulah. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, pakaian. Pakaian pun tak sempurna rumah. Faham? Pakaian, satu, kesempurnaan pakaian itu ada 3 cara. Satu, hendaklah pakai yang halal. Suami kau tadi beli nombor ekor, kau tahu dia pun beli awak telekong sama macam tu. Cik, nah ya telekong sama. Kenapa bang? Abang fikir alah baru 100 nah. Abang kena loteri tadi 6,000. Ambil abang beli ke kau telekong. Boleh pakai tak boleh pakai? Buat semayang. Saya nak tanya, boleh pakai tak boleh pakai? Boleh pakai tak boleh pakai? Boleh. Tapi tak dapat pahala. Sembahyang sah, tapi tak dapat pahala. Macam orang dapat duit nombor pergi Mekah, haji dia sah, tapi Allah tak terima. Pasal daging yang gemuk dengan sebab makan haram, api neraka lebih baik. Macam juga kita sembahyang daripada pakai haram. Persoalan, awak pergi sini tak ada telekong, ada orang datang, saya ada 2 telekong dek, saya beri awak 1. Dekat surau ni ada telekong, surau ni pinjam, akak tadi beri, mana awak nak ambil? Nak ambil yang beri ke yang pinjam? Betul tak? Ambil yang pinjam. Kerana beri ni besar kebangkitan dia. Kau tahu ada makcik tadi gemuk dekat surau tu, tak ada telekong nak sembahyang, kat rumah pun tak ada, dia sembahyang kat surau. Maka siapa aku beri dia telekong. Kalau aku tak beri, mampu dia tak sembahyang. Itu besar bangkitan. Besar bangkitan dia balik. Dia kita tanda. Kalau pinjam, dia tak bangkit. Dah pinjam, dia dah ada. Jarang orang bangkit kalau pinjam. Tapi kalau beri, bertahun dia sebut. Dan orang perempuan yang jahat mulut tu, dia beli lansir baru, rumah sebelah macam ni. Lansir dia ni baru juga, tapi dah tak berkenan dah, moden, dah tak moden. Buka, beri orang sebelah pun pasang. Cantik rumah dia. Itu kalau aku tak beri lansir tu, tak berlansir rumah dia. Nampak? Bangkitan tak? Bangkitan. Kalau dia pinjam, dia tak cakap bangkit. Pasal orang tu nanti pulang balik. Sebab tu pakaian ni kalau boleh pinjam. Tapi kalau orang beri, boleh. Tapi janji, kau beri aku ni, aku terima ya, tapi jangan bangkit-bangkit tau. Cakap kan dia, dah beri. Bukan tak boleh. Ada tak orang beri orang telekong? Ada. Bini aku tadi dia beri, tapi jangan bangkit. Baik. Yang kedua, pakaian solat itu mesti suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Mana najis yang banyak lah. Kalau darah nyamuk sikit dimaafkan. Tiba-tiba awak pula bisul macam ni, aduh, sembahyang terduduk meletup bisul tu, merah keluar, itu tak dimaafkan. Itu kira banyak. Faham tidak? Itu dikira banyak. Ketiga, pakaian yang sesuai dengan sunnah. Pakaian itu kalau boleh sesuai dengan sunnah Nabi. Agak-agak Nabi pernah tak pakai jubah yang berbelang-belang. Dalam sejarah, kita tengok dalam sejarah ada tak? Tak ada kan? Kalau Mekah tu mana ada jubah, baju dia sebelah hijau, sebelah merah. Kat Malaysia banyak sekarang. Pak Imam pakai
sini dia color lain. Ada tak bang? Ada tak? Bukan Pak Imam tu tak, anak buatkan. Bapa tak tahu. Tengok sesuai dengan sunnah. Berbelang-belang ni. Anak aku ada buat geli aku nak pakai Tapi bukan jubah, baju biasa, tak payahlah. Color ni lain. Kadang kocik lain kita dah geli. Kocik lain lah. Kau bios selari semua. Itu yang sesuai dengan sunnah. Lebih-lebih lagi orang laki-laki. Boleh faham? Jangan buatkan suami kau besok baju Melayu. Baju Melayu dah banyak sekarang kan. Kaki dia sebelah lain pun ada. Aja gila kita ni. Agak tak ada duit agak. Sebelah lain kaki. Ada pula sekerat lain. Lama-lama besok satu kaki 3 warna besok. Merah, hijau, kuning. Passion apa? Bodoh ke betul lah. Passion kan menyusahkan orang tu. Susah senang agak. Susah nak buatnya. Kalau macam ni kan senang amat. Sarunglah hijau, coklat semua. Kalau nak yang buatkan abang depan sebelah merah, sebelah hijau, belakang kuning, coklat. Alah bang, susahkan saya je bang. Susah tak? Itu nama kena bodoh. Susah. Dah pandai sangat bodoh. Aku tak marah lah. Kalau aku dari bodoh pula. Aku tak nak. Habis yang sesuai lah. Agak kalau Pak Imam pakai 4 color macam mana sembahyang kau tengok. Allahu Akbar. Kita mikirkan imamnya. Allah, engkau sendirilah Kita tengok sekarang. Macam tu. Apa tu? Pink. Nak pink terus. Tak apa. Color. Jangan berbelang-belang. Tapi yang afdal putih. Yang kedua hitam. 3 hijau. Yang ni boleh juga. Syarat jangan berbelang-belang. Begitu. Saya tengok dekat TV semalam, perempuan tu, dia jual tudung, ada masuk cangkuk macam cangkuk rumah kita tu kan, langsir tu, terik pada belakang. Aku telefon tak jawab lah. Pasal apa? Telekong tu mahal bawah dagu, betul tak? Telekong yang dia jual tu bawah dagu. Ngani. Tak ada ngani, tak ada. Aku nak cakap dia, kau ni cari duit ke cari dosa? Tak dapat lah. Ada nombor telefon dia lagi, 013. Haram, tak dapat pula. Aku tengok atas katil. Dan dia tu boleh tahan dia cantik je. Tengok cantik juga. Lauk dia menggayakan kamu. Tapi ngani. Besok orang beli, saiz tu lah. Dah buat dosa. Itu sebab kalau boleh kita ni nak menjaga, biarlah betul-betul. Jangan orang buat dosa. Pasal kita kalau 1000 orang beli pakai macam tu, macam mana? Itulah. Baik, alah bukan aku yang buat, orang buat. Kau beli apa? Habis jadi pakaian yang sesuai dengan sunnah. Kalau agak-agak laki kau mayang, dia pakai kain sekeping, sah tak sah sembahyang? Orang laki kain sekeping sembahyang, sah tak sah? Bang, abang ni kenapa sembahyang kain sekeping? Cikgu Lemandang ajar lah, antara pusat dan lutut. Kau tahu tak? Tak saya tanya Ustaz Sulaiman. Betul. Tapi kadang-kadang kain sekeping ni tulang belakang ni genggang, nampak daripada atas sampai buntut, lubang. Kalau gemuk, kalau kurus kan batal. Kalau sujud pula nampak pula daripada ni sampai peha, batal. Itu aurat dari keliling dan daripada atas. Kalau daripada bawah tak batal. Laki kau sembahyang atas, rumah dulu kan tinggi, lantai jarang 1 inci 1. Kau nyapu sampah buat rumah. Bini kau sembahyang, laki kau sembahyang zuhur, sembahyang nak nyapu-nyapu, tengok nampak kentung. Itu batal aurat abang. Itu tak batal kerana daripada bawah. Aurat ni daripada atas, daripada keliling. Bawah ni nadir, jarang. Ni kau jengah buat apa? Lepas tu pusing lagi, gosok. Iya ke tidak ni? Iya ke tidak? Tapi tak batal. Faham lah, ni cerita je lah. Faham ni? Baik. Kalau laki kita sembahyang kain sekeping, sah tak? Tapi tak sampai hati lah kita. Duit banyak, baju banyak, sembahyang kain sekeping. Mula-mula ambil mandi telanjang, 1. Kemudian ambil uduk telanjang, 2. Sembahyang kain sekeping, 3. Jadi tak sempurna semula kita ni. Cuba kita telanjang mandi tu, lepas tu kita pasang cermin panjang. Lepas sembahyang, lepas mandi, kita merangkak tengok cermin. Apa yang nampak agak? Macam kambing jantan, ada janggut pula sikit bang. Alamak,
terkanting. Itu jadi begitulah malaikat tengok, aku dulu masa muda memang adalah ambil uduk telanjang belum mandi. Cakap terang, Datuk tua ni tak mau lagi dah. Yang sudah lah. Perempuan, kau pun sama juga telanjang ambil uduk Aku tak tahu. Kalau kau buat, kau tanggung dosa. Sekarang jangan buat macam sekurang-kurang 2 abimina. Ni nampak tak apa. 2 abimina pakai sekain selendang ke kain towel ke kan. So dalam sekeping ke tak apa. Ini telanjang. Aduh. Alhamdulillah syaitan. Goyang ni bergoyang. Allahu Akbar. Kau ketawa aku cakap ni. Masa dia buat tu, betul dia ketawa tu. Aku tak tahu. Jadi jangan buat lagi lah. Yang dah sudah. Itu nama dia ilmu yang sikit, amalan yang sikit, tapi dengan berilmu lebih baik daripada amal yang banyak dalam jahil. Jadi kita taubatlah. Betul lah kata Ustaz, aku sampai sekarang ambil uduk telanjang aja Astagfirullahalazim. Lepas tu taubat, minta Tuhan maafkan kita. Tuhan, aku tak tahu Tuhan. Aku taubat, aku tak buat lagi lah ya Allah ya Tuhanku. Allah ampunkan dosa kita yang lepas. Pasal hal yastawil ladzi ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang berilmu dengan tak ada ilmu? Faham tidak? Jangan alanya tak payah dah bertahun-tahun kau telanjang ambil uduk, baru ni nak pakai kain, tak payah. Dia pula rasuk tak payah. Dia memutuskan rahmat orang dengan Tuhan. Orang yang memutuskan rahmat hamba dia dengan Tuhan ni masuk neraka tahu. Seorang alim, abid alim. Satu orang ni dah terlanjak maksiat, ingin nak bertobat pada Allah. Dia kata tak payahlah, dah lama macam ni, Allah pun tak nak kau bertobat, baik kau terus dia buat maksiat. Jadi orang ni menangis, orang ni. Sekali mati, orang alim ni mati, dia tanya Tuhan, wahai Tuhanku, mana habuan ibadat aku? Mana habuan, tahu ibadat aku? Allah kata, ibadat apa? Aku ibadat siang malam, banyak ibadat aku bertahun-tahun. Mana faedah dia? Allah kata, mana kau beribadat pada aku? Tak ada. Kerana aku nak masuk surga Tuhan. Orang yang masuk surga bukan dengan amal ibadat dia, dengan rahmat aku. Oleh sebab amal kau ni aku tak beri pahala sikit pun. Pasal engkau memutuskan hubungan rahmat aku dengan hamba aku yang jahat. Hamba aku yang jahat tadi ingin bertobat, jumpa engkau kata tak payahlah tobat. Kerana amalan kau dah terlampau banyak. Jadi oleh sebab engkau menghalang hamba aku nak rapat dengan aku, mencari rahmat rahim aku, maka aku putuskan rahmat aku dengan kau. Sekarang masuk neraka engkau. Itu sebab kita kalau nak pergi belajar, aku ingin nak pergi belajar, alah macam kau ni tak payah belajar lah jam, bertahun-tahun orang belajar tak datang, baru ni pula nak datang. Laki dah mampus baru pula nak datang, laki hidup tak nak datang. Tak boleh cakap macam tu. Baguslah ya, kau tinggal seorang, pergilah belajar. Macam tu kita. Jangan memutuskan rahim orang dengan Allah. Itu bukan hak kita. Faham tak cik? Baik. Kemudian sikit lagi Yang keempat, kesempurnaan memelihara waktu ada 3. Ni luaran ke dalaman ni? Luaran. Menjaga waktu ada 3 cara supaya sempurna sembahyang kita. Pertama, mengamat-amati kehadiran waktu. Berjaga-jaga dengan tibanya waktu, sama ada dengan melihat matahari. Tengok dah condong ke belum, dah masuk ke belum. Kau nak sembahyang maghrib, kalau rumah tepi laut, tengok dah masuk boleh. Kemudian bulan dan bintang. Ini ahli falak lah, ahli falak. Macam kita tak tahu, kita hanya mendengar. Yang kedua, dengan cara telinga, iaitu mendengar azan. Dah masuk dah waktu, dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh dah masuk bang. Itu cara kita memelihara waktu dengan mendengar azan. Yang ketiga ni, hati memikirkan janjinya bagi waktu. Macam mana maksud? Hati memikirkan janjinya bagi waktu. Makna dia lepas sembahyang, ya Allah ya Tuhanku, terima kasih kau izinkan aku solat isyak ni ya Allah.
izinkan aku solat subuh pula ya Allah. Itu dia janji macam tu. Lepas solat subuh, ya Allah, terima kasih kau izinkan aku solat subuh ya Allah, izinkan aku solat zuhur. Faham tak tu? Itu macam buat selalu. Belajar kita juga. Alhamdulillah, kau izinkan aku belajar malam ni, besok bulan depan izinkan lagi ya Allah. Macam itulah. Ustaz Sulaiman, sedapnya nasi biryani Ustaz Sulaiman. Besok jemputlah lagi buat lagi macam ni bukan main, makan. Yang ini kita tak nak. Ini satu cara kita mengamat-amati kedatangan waktu. Macam mana? Mana kita janji kita dengan waktu. Yang keempat, yang kelima, kesempurnaan menghadap kiblat. Dengar. Orang dekat Mekah dia semayang, dia menghadap Kaabah. Itu kiblat Kaabah. Dapat pahala. Kita kat sini mengarah ke Kaabah saja, bukan menghadap Kaabah. Kerana kepada orang di Mekah dia semayang, kalau kita pergi umrah, elok sunat afdal kita tengok Kaabah, tak payah tengok tempat sujud. Faham tidak? Ini kat Mekah kau main depan Kaabah, bismillahirrahmanirrahim. Tak belajar. Orang kat Mekah sembahyang semua ke depan. Dia tengok kat TV kan, semua ke depan. Dia takut bakri juga di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dekat Mekah kena tengok Kaabah. Kerana dalam Kaabah tu ada 120 rahmat. 60 bagi orang yang tawaf sunat atau tawaf, dapat 60. 40 bagi orang yang sembahyang yang menengok kat Kaabah. Kata kita atas hotel dekat jam sana, atas hotel tu nampak Kaabah, ngala situlah nampak. Dan kalau kita tak semayang, kita tak tawaf, tak semayang, duduk tengok Kaabah, dapat 20 kebajikan. Jadi pada Kaabah tu ada 120 kebajikan. Sebab tu Nabi Adam berkala dengan pakaian dia tak sempurna tu, dia pun menangis bawa Hajar Aswad nak taruh tempat Kaabah, nak cari Kaabah. Duduk ni pun keliling tahu. Tiba-tiba dalam masa yang sama malaikat pun turun. Dam, korang cari apa ni? Aku nak meletakkan Kaabah untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Dam, tempat ni dah dam yang bagus. Aku dah pusing kawasan ni dam 200,000 tahun. Aku pusing kawasan ini. Inilah tempat letaknya Hajar Aswad, Kaabah. Siapa umat-umat kau yang dapat hadir mengelilingi tempat ini seperti anak yang baru lahir. Itu berkat orang pergi haji, pergi umrah. Faham? Begitu. Atas ini Baitul Ma'mur, di bawah inilah Kaabah Al-Haram. Kita pula pergi Mekah, orang pergi Mekah kita kirim beli gambar Kaabah besar, tapal kat rumah, semayang ngala Kaabah. Allahu Akbar. Itu makruh. Itu gambar Kaabah. Ini Kaabah, bangunan Kaabah tu betul. Faham tidak? Itu kalau di Mekah. Itu. Yang kedua, menghadap kepada Allah dengan hati. Dengan hati. Yang ketiga, hendaklah khusyuk dengan anggota. Tawaduk dan merendah diri dengan anggota. Sebab tu kalau kita rokok, ya Allah, aku merendahkan diri kepada-Mu ya Allah. Aku menerima amanah-Mu ya Allah, syariat-Mu ya Allah. Kalau kita berdiri, aku menghormati-Mu ya Allah. Kalau kita sujud, aku menghina diri-Mu kepada-Mu ya Allah. Kalau kita duduk, aku rindu sayang kasih kepada-Mu ya Allah. Itu lambang-lambang perbuatan kita. Dulu dah belajar semayang, makanan dan minuman jangan campur. Dah habis letak dulu, baru kita tasbih. Yang keenam, yang luaran, iaitu kesempurnaan niat. Niat jadi sempurna dengan 3 perkara. Hendaklah mengetahui semayang apakah yang didirikan. Sekarang ni kita semayang apa ni? Agak-agak insya-Allah tahu. Tak ada salli pada isya al-bar. Tiba-tiba dalam hati saja aku semayang pada subuh. Tak ada. Mesti tahu sebelum semayang apa yang kita nak dirikan. Yang kedua, hendaklah kita tahu bahawa kita berdiri antara hadapan Tuhannya, di depan Tuhan, dan Allah melihat hamba-Nya itu. Oleh itu naklah berdiri dengan penuh semangat dan tenang, jangan goyang-goyang. Kemudian hendaklah diketahui bahawa Allah Ta'ala tahu
apa yang ada di dalam hati kita. Ingat, Allah tengok apa ada dalam hati kita, walaupun kita tak dapat tengok Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu, segala perkara yang berkaitan dengan keduniaan yang membimbangkan, mempengaruhi semayang, mempengaruhi hati, hendaklah kita selesaikan terlebih dulu. Kata kita nak makan, nasi dah terhidang atas meja, kita pun dah tengok-tengok semayang dulu. Takut dalam semayang kita teringat pula benda tadi. Orang rumah pula campak ikan kering pula, Allah mak sampai. Itu dah mengganggu. Dan itu makan dulu. Memanglah sahabat Nabi nama dia Talha, tuan-tuan. Dia ni alim orangnya. Semayang dalam kebun sawit, dalam kebun taman. Dalam semayang tu burung datang makan buah dia. Buah taman lah, makan jatuh. Burung datang jatuh buah dia. Lama-lama burung dah tak ada. Dia tengok semayang dia 3 ke 4. Itu dia yang dekat dengan Nabi tu. Dia pun dia dah ada ilmu, ambil 4, tambah 1 lah, tambah 1 jadikan 4. Dia kata 3 nak ambil 4. Lepas semayang jumpa Nabi, nangis. Kenapa? Aku tadi tengah semayang, burung makan buah aku, buah taman aku, habis gugur lambat ya Rasulullah. Lepas burung dah tak ada, aku terlupa semayang aku 3 rakaat ke 4 rakaat ni. Habis buat apa? Aku dah gantilah, dah ambil yang kurang, tambah 1 lagi. Dah lah, kata Nabi. Tak Rasulullah, aku tak puas hati kerana ibadat nikmat ni boleh mengganggu ibadat aku. Kalau gitu ambillah kebun aku ni, jadikan jihad fisabilillah. Kita boleh macam tu. Baru beli motor keris, semayang, tiba kita naik je semayang maghrib, orang rumah pun start terus jangan terbabas pula motor aku ni kalau. Kalau gitu lepas semayang jumpa Pak Imam, Mam, aku nak kasihkan motor aku ni impak duit surau kan. Kenapa? Dalam semayang tadi aku teringat motor aku tadi, bini aku pusing-pusing, dia ganggu semayang aku. Boleh tak kita macam tu? Tak boleh. Tapi bukan suruh macam itu. Ni sahabat tadi, begitu dia punya tinggi, dia punya iman dia tadi, sanggup ambil harta tu. Sebab tu kita nak semayang, ada benda-benda yang kaitan dengan dunia, kita sempurnakan dulu. Faham tidak? Supaya kita tidak mengganggu tentang semayang kita. Saya sendiri begitu, tuan-tuan. Masa tu kerja balik lambat, semayang asar dah pukul 6 suku lah. Tengah semayang asar, orang datang, Assalamualaikum. Bapak ada, abah tengah semayang, cik nak apa? Dekat semayang dekat bawah ni. Ayah tengah semayang, cik nak apa ni? Nak bayar hutang. Kita niaga panglong dulu. Hutang apa cik? Hutang zinc. Terbayang kita, yang 2 keping ke yang sebuah rumah ni? Yang hutang 2 orang, seorang 2 keping, dintam dia ribut melayang. Yang seorang baru dirikan rumah, hutang dulu. Sebuah rumah ustaz dapat duit, besok kita bayar. Ambil bank bayar. Dalam macam kata, yang mana yang datang ni? Yang 2 keping ke yang sebuah rumah? Nampak? Sekali Assalamualaikum, doa pun tak ada. Tuan tengok, yang 2 keping yang datang. Nampak? Ini kita tak nak macam tu lah, tuan-tuan. Tapi tak apa, kita orang awam, kita akhiri dengan istighfar. Jangan lupa lepas sembahyang, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jangan lupa. Kemudian kalau boleh lepas sembahyang fardu, ikutilah sembahyang sunat. Kerana sembahyang sunat ini boleh menjabar, menampal amalan-amalan yang kurang dalam solat fardu. Faham tidak? Cukuplah sampai sini yang luaran. Besok kita ambil yang dalaman, bermula daripada takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ya arhamar rahimin. Allahumma ihfaz qulubana wa ihfaz quluba auladana wa abna'ana wa dzurriyyatana kama hafazta qulubal muttaqin waj'alhum minas shalihin. Allahumma ihfazna wazbahum minal bala' wal waba' bi qudratikal azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf tuan-tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.